Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita masih lagi dalam topik dynamics. Tapi kali ini kita akan lihat mengenai daya. Okay, apa yang kamu faham tentang daya? Okay, dalam fizik, daya ditakrifkan sebagai kadar perubahan bagi momentum. Okay, saya akan jelaskan secara ringkas bagaimana daya boleh dikaitkan dengan momentum. Okay, di sini kita akan ada formula momentum iaitu sama juga dengan jisim darab dengan hal laju. Okay, bila mana saya tulis semula persamaan bagi daya yang seperti yang ditakrifkan di atas, maka saya akan ada F sama juga dengan momentum akhir tolak momentum awal bahagi dengan masa. Yang mana momentum akhir di sini kita akan masukkan MV di dalam final punya momentum tolak dengan MV bagi initial. Okey, dan bila mana kita susun, kita tahu kadar bagi velocity adalah mewakili acceleration, itu pencutan kita kan. Jadi kita dapat di sini F sama dengan MA iaitu second Newton's law. Okey, seterusnya kita tahu bahawa setiap daya akan mempunyai agent yang mana sama ada ianya adalah menolak ataupun menarik. Yang mana kita spesifikkan ini sebagai applied force. Okey, dan disebabkan oleh interaksi antara dua objek, maka ia boleh maksudnya objek akan berpotensi untuk bergerak ataupun tidak bergerak. Okey, dan dalam masa yang sama kamu juga harus tahu bahawa daya adalah merupakan satu vektor kuantiti yang mana arah bagi daya sangat penting bagi menentukan ke manakah objek itu akan bergerak bila mana ia berpotensi untuk bergerak. Okey, seterusnya kita akan lihat di sini dua contoh bagi daya iaitu kita akan ada daya yang kita sebutkan sebagai contact force dan juga non-contact force. Seperti yang kamu boleh lihat dalam gambar ajar di sini, tension force. Yang ini adalah tension force iaitu tali merupakan daya bagi untuk menarik objek yang mana terdapat sentuhan antara tali dan juga objek. So di sini kita katakan sebagai contact force. Okey, tapi dalam masa yang sama kita tahu juga ada daya yang kita tak nampak. Maksudnya kita tahu ianya wujud tapi tiada kontak dengan objek tersebut. Seperti contoh tarikan graviti, magnetik dan juga elektrik. Kita akan lihat beberapa lagi jenis daya yang mana tadi saya ada sebut tentang applied force, iaitu daya yang dikenakan selama ada menolak ataupun menarik. Okey, tapi di sini kita akan ada daya yang lebih spesifik, iaitu yang pertama ialah gravitational force, iaitu Fg sama juga dengan weight sama dengan mg. Okay, di sini arahnya adalah sentiasa ke bawah menuju ke lantai ataupun ke tanah lah. Okey, dan seterusnya kita akan ada normal force Fn, dan arah bagi daya adalah sentiasa berserenjang terhadap permukaan di mana objek itu berada. Okey, dan seterusnya kita akan ada tension force, iaitu yang berkaitan dengan tali ataupun kabel. Okey, jadi daya bagi tension force adalah sepanjang tali tersebut dan haruslah menjauhi objek. Maksudnya arah nak panah bagi tension force mestilah menjauhi daripada objek. Ini pun kita akan tengok nanti. Okay, dan seterusnya kita ada frictional force, iaitu sama ada kinetik ataupun statik. Tapi di sini saya bagi satu formula yang berkaitan dengan static frictional force, iaitu sama juga dengan μs, iaitu static coefficient kita darabkan dengan normal force. Okay, dan arah bagi friction force adalah sentiasa bertentangan dengan pergerakan dan selari dengan permukaan bagi objek di mana objek berada. Kita lihat dahulu normal force dan weight secara terperinci. Okey, jika kamu lihat gambar ajar di sebelah kanan, terdapat sebuah buku yang diletakkan di atas sebuah meja. Okey, di sini kita tahu buku akan memberi daya, maksudnya yang menekan terhadap permukaan meja. Dalam masa yang sama, permukaan meja juga akan mempunyai daya tindak balas untuk menyokong buku yang berada di atasnya. Okey, di sini kita katakan kedua-dua elektron bagi objek
maksudnya elektron bagi kedua-dua objek akan bertindak balas antara satu sama lain, yang mana di situlah terhasilnya normal force, atau terms lain bagi normal force adalah reaction force. Reaction disebabkan oleh tindak balas elektron dari setiap objek terhadap salah satu sama lain lah. Okey, dan sebabkan itu kita harus lukis normal force berserenjang dengan permukaan objek di mana objek itu terletak. Okey, dan di sini normal force adalah dikategorikan normal force bagi buku dan juga meja. Ia boleh dikategorikan sebagai third Newton's law kerana tindak balas bagi dua daya, maksud saya tindak balas pada dua objek yang berbeza yang menyebabkan kita akan ada normal force dan juga daya daripada buku terhadap meja. Okey, dan seterusnya kita lihat pula weight, iaitu daya graviti yang dikenakan kepada ataupun dikenakan ke atas buku. Okey, persoalannya, adakah normal force dan weight merupakan action and reaction pair ataupun kita katakan sebagai third Newton's law? Okey, jawapannya tidak. Okey, kenapa tidak? Okey, disebabkan oleh normal force dan juga weight, dia hanya bertindak pada buku sahaja, which is one object. Yang mana kita tahu bahawa bila kita sebut sebagai action and reaction force, ia mesti bertindak kepada di atas dua objek yang berbeza. Macam contoh tadi untuk yang kes buku dan meja, itu memang kita dah nampaklah dia adalah action and reaction force. Dan di sini mudah untuk kita lihat sebab kita tahu normal force adalah contact force. Okey, tapi kalau kita lihat kat gambar rajah kanan ni pula, bagi weight dengan daya yang buku kenakan terhadap bumi, okay, sebab kita tahu weight pula ataupun daya graviti, dia adalah non-contact force. Maksudnya secara tak langsung kita tak nampak tak nampak pun daya tersebut, tapi kita tahu wujudnya daya daripada tarikan bumi terhadap sesuatu objek. Okey, dan dalam masa yang sama, objek tersebut juga akan mempunyai daya yang dikenakan kepada bumi. Okey, jadi di sini baru kita considerkan dia sebagai action and reaction force. Okay, kita masih lagi membincangkan mengenai normal force dan juga weight. Okey, di sini kita ada dua contoh. Okay, yang kita lihat dulu yang pertama, katakan kita ada objek yang diletakkan di atas meja dan tiada pergerakan yang berlaku pada paksi Y. Okay, jadi di sini kita susun ataupun kita keluarkan persamaan bagi paksi Y, iaitu hasil tambah daya sama juga dengan Fn tolak mg. Okey, kenapa tolak? Di sini sebab saya ambil reference ke atas sebagai positif, ke bawah negatif. Jadi dia akan jadi Fn tolak mg sama dengan may. Okay, disebabkan tiada pergerakan, maka kita gantikan dengan kosong. So kita akan dapat Fn sama dengan mg, iaitu di sini adalah keseimbangan antara dua daya. Okey, seterusnya bila mana meja ni diangkat, maka kita akan ada hasil tambah daya sama juga dengan Fn tolak mg sama dengan may. Di sini adalah second Newton's law. Maknanya bila mana ada acceleration, kita harus menggunakan second Newton's law. Bila mana tiada pergerakan, kita akan guna first Newton's law. Okey, jadi dekat sini kamu just selesaikan. Jadi kita akan dapatlah Fn dia sama dengan mg plus may. Okey, dan di sini sama kes seperti mana bila kamu pernah naik lift ataupun turun lift, kita akan rasa Fn kan adalah weight kan. Jadi bila mana ada komponen lain yang weight kita tambah pula dengan kita tambah ataupun tolak dengan may, jadi kita akan experience yang mana berat kita macam seperti ringan ataupun lebih berat. Ini yang ditakrifkan sebagai apparent weight. Okey, di sini juga saya ingin tekankan kepada pelajar disebabkan dynamics, iaitu melibatkan daya yang merupakan quantity vector, dan kita telah tentukan reference berdasarkan sama ada ke atas sebagai positif ataupun dia boleh juga jadi negatif, tak ada masalah. Maksudnya kalau kata lift turun ke bawah, jadi kita follow the direction of motion akan jadi positif, maka yang di atas akan jadi negatif. Okey, dan itu yang pertama, reference tu tak strict. Okey, yang kedua, nilai G, kamu jangan salah faham
Sebab saya lihat ada lagi beberapa pelajar yang masih keliru. G adalah sentiasa nilainya adalah positif 9.81. Bila mana di sini kita nampak negatif tu, dia merujuk kepada direction of the vector. Okey. Okey, seterusnya kita lihat tension force, iaitu daya regangan. Okey, bila mana kita sebut tension force, ia mesti melibatkan ejen yang diwakili oleh tali, spring, kabel atau seangkatan dengannya. Atau kamu mungkin pernah lihat cerita kartun Rapunzel. Okey, bagaimana orang tu menggunakan rambut untuk mengangkat objek. Di situ rambut juga mengalami daya regangan. Okey, jadi kita nak lihat bagaimana kita yang dikatakan sebagai arah daya regangan yang menjauhi objek. Okey, jika kamu lihat di sini, okey, memang bila mana kita memegang objek, kita akan rasa objek tu ke bawah. Tapi walaupun kita rasa objek tu ke bawah, itu bukan bermaksud daya regangan yang kita harus lukis arahnya ke bawah. Iaitu yang mendekati dengan objek, disebabkan objek tersebut mengalami daya ataupun kita katakan tarikan graviti yang arahnya ke bawah. Jadi dalam masa yang sama, ia memerlukan daya yang untuk support objek tersebut yang mesti arahnya bertentangan dengan daya tarikan graviti tadi, iaitu merenggang ke atas. Bila kamu lukis arahnya yang mendekati ataupun yang menuju ke objek, ia ibarat tali tu kendur. Okey, tak logik kan? Okey, jadi kat sini bila kamu lihat daripada gambar rajah ni, dia mesti balance. Maksud saya kalau kata bila kita masukkan dalam equation, dia sama seperti yang kita ada dalam normal force tadi lah. Maknanya bila kita ada force tension ke atas dan mg ke bawah. Yang membezakan tension force dengan normal force mesti objek berada pada satu permukaan. Tapi bagi tension force, kita tak perlukan permukaan, tetapi kita perlukan kabel ataupun tali untuk menyokong objek. Okey, tapi dia punya gambar rajah bagi force dan juga gravity menyerupai. Itu maksud saya menyerupai dengan normal force tadi. So jadi bila kita keluarkan dalam bentuk equation, katakan kita ambil ke atas tadi sebagai positif, maka yang ke bawah ialah negatif kan. So kita akan ada hasil tambah daya pada vertical axis adalah Ft tolak mg sama dengan may. Okey, katakan objek ni diangkat ke atas dengan hal laju yang konstan, maka A adalah sama dengan kosong. So kita ini adalah kita punya first Newton's law, di mana objek berada dalam keadaan keseimbangan ataupun kita katakan daya yang bertindak ke atas objek adalah seimbang. So kita akan ada Ft sama dengan mg. Okey, seterusnya kita lihat pada frictional force, iaitu daya geseran. Okey, daya geseran adalah daya yang menentang sesuatu objek untuk bergerak. Okey, di sini daya tersebut kita akan lukis selari dengan permukaan di mana objek berada dan arahnya mestilah bertentangan dengan arah pergerakan objek. Okey, jika kamu lihat pada video di sini, katakan objek ini bergerak dengan daya luar yang dikenakan terhadap objek, maka dia akan bergerak ke kanan. Okey, dan maksudnya daya geseran kita adalah opposite, iaitu bertentangan dengan arah daya yang dikenakan tadi, iaitu sama juga dengan daya pergerakan objek lah. Okey, dan dalam masa yang sama kamu dapat lihat bahawa daya normal juga bertindak ke atas objek tersebut, iaitu daya daripada permukaan kan. Okay, jadi di sini dia berkait rapat dengan jisim objek lah. Maksudnya kalau lebih besar ataupun lebih berat jisim objek tersebut, maka lebih sukar untuk kita gerakkan objek. Okey, dan seterusnya faktor yang mempengaruhi daya geseran adalah coefficient of friction, iaitu mu. Ini adalah perkali geseran bagi sesuatu permukaan. Maksudnya kita akan ada different types of setiap permukaan akan ada different value of the coefficient of friction bergantung pada jenis bahan tersebut lah. Okey, dan di sini juga kamu harus tahu bahawa area ataupun luas kawasan bagi objek dan surface yang menyentuh antara satu sama lain tidak memberi kesan kepada friction force kita. Okey, seterusnya kita akan lihat kita akan ada dua jenis frictional force, iaitu static dan juga kinetik. Okey, bagi statik ia adalah daya
geseran yang menentang permulaan pergerakan. Okey, yang mana bila kita ada yang kita katakan sebagai terms kat sini adalah maximum static frictional force, iaitu Fmax, lebih kecil daripada nilai perkali geseran statik didarabkan dengan normal force. Maknanya selagi mana kita ada nilai Fmax lebih kecil daripada perkali di sini yang didarabkan dengan normal force, maka objek akan kekal berada dalam keadaan statik, iaitu tidak bergerak. Okey, dan bila mana rules di sini tidak dipatuhi, maka objek akan mula bergerak. Okey, bila mana objek mula bergerak, maka kita akan ada formula bagi kinetic frictional force, iaitu Fk. Yang mana Fk pula dia akan sama juga dengan dia akan ada satu perkali kinetik yang tersendirilah. Maksudnya perkali geseran kinetik dan didarabkan dengan normal force. Okey, dan seperti yang saya dah maklum tadi, mu tadi adalah koefisien ataupun perkali geseran. Okey, dan kenapa kita panggil dia sebagai kinetic friction force? Okey, walaupun objek bergerak, tetapi masih wujud daya geseran yang menentang pergerakan objek yang sedang bergerak tersebut, yang mana ia akan memperlahankan objek. Maksudnya jika kita abaikan daya geseran, objek akan boleh bergerak dengan lebih laju berbanding dengan bila mana kita ada daya geseran ataupun adanya mu k bagi antara kedua-dua objek dan juga permukaan tadi, maka objek akan bergerak dengan lebih perlahan. Okey. Kita akan lihat dengan lebih terperinci bagi static dan juga kinetic friction. Okey, di sini kamu harus tahu bahawa jika tiada daya luar yang dikenakan terhadap sesuatu objek, maka tiadalah daya static bagi friction force. Okey, dan bila mana kita ada daya luar yang dikenakan dan ianya melebihi nilai maksimum static frictional force, maka objek akan mula bergerak. Ini bermaksud Fnet lebih besar pada kosong lah. Okey, dan di sini jika saya tulis sekali lagi kat sini, jika daya luar yang dikenakan lebih besar daripada Fmax maksimum. Okey, so Fs maksimum seperti yang kamu dah lihat dalam slide yang sebelum ni, maksudnya bila Fs maksimum selagi mana nilainya lebih kecil daripada mu s Fn, objek akan kekal berada dalam keadaan statik. Okey, tapi bila mana Fs max sama dengan mu s Fn, ini adalah limit bagi objek mula bergerak, yang mana F applied ni akan melebihi daripada nilai mu s Fn lah. Okey, dan pada ketika ni daripada static dia akan jatuh ke kinetic friction sebab objek dah mula bergerak. Okey, dan bila mana objek mula bergerak, nilai bagi kinetic friction akan sentiasa lebih rendah daripada static friction. Okey, kenapa benda ni berlaku? Okay, ia berlaku disebabkan oleh untuk menggerakkan sesuatu objek sebenarnya adalah lebih sukar berbanding dengan untuk kita maintain pergerakan objek tersebut. Maksudnya untuk mengekalkan objek yang sedang bergerak adalah lebih mudah berbanding untuk menggerakkan objek yang pada asalnya berada dalam keadaan statik. Itu dia punya konsep. Okay, jadi semua yang saya terangkan ni digambarkan dalam graf yang di sebelah kanan, iaitu graf friction force versus applied force. Okey, kita lihat sekali lagi. Jika tiada jika tiada external force, maka tiada static frictional force. Okey, dan kemudian bila kita increasekan kita punya external force sampai satu limit yang mana ia memecah limit lah, maksudnya dia break the limit bagi static, iaitu pada masa Fs max sama juga dengan mu s Fn pada titik di sini, maka objek mula bergerak dan di sinilah transition daripada static friction kepada kinetic friction. Okay, jika kamu lihat di sini, di sebelah kiri adalah tiada pergerakan. Tapi bila mana applied force tadi tu sudah melebihi limit pada static tadi, maka static friction akan jatuh ke kinetic friction dan objek mula bergerak.
Zaman ni bila mana objek mula bergerak, kita punya kinetic friction tadi kan lebih kecil daripada Fs kan. So sebab tu graf dia di bawah sikit daripada yang statik lah. Dan di sini bila mana kita nak kirakan frictional force bagi kinetik, kita akan guna perkali bagi kinetik. Okay, dan kamu harus ingat bahawa bagi friction yang kecil, maka ianya lebih mudah untuk kita gerakkan objek tersebut kerana dia punya daya rintangan juga adalah rendah. Tapi bagi surface ataupun bila mana kita ada daya geseran yang sangat tinggi, maka lebih sukar untuk kita menggerakkan objek tersebut kerana ia mempunyai daya rintangan yang lebih besar. Okey, dan seterusnya, bila mana kita ada permukaan yang licin, sebagai contoh ais. Kan bila kita jalan dekat ais, kita lebih senang untuk tergelincir. Maknanya di sini daya geserannya adalah sangat rendah. Okey, dan bila mana kita ada jalan yang ataupun pada permukaan yang kasar, sebagai contoh jalan tar, maka adalah lebih sukar untuk kamu bergerakkan. Jadi di sini kita perlukan daya geseran, maksud saya daya geseran sini adalah lebih besar dan kita perlukan daya applied force yang lebih besar untuk menggerakkan objek yang berada di permukaan yang lebih kasar berbanding yang pada permukaan yang lebih licin. Okay, di sini disenaraikan kelebihan dan juga kelemahan bagi daya geseran. Okey, yang saya nak tekankan di sini ialah ini adalah vektor yang kita dah lihat tadi. Okey, yang mana kita ada normal force, applied force. Katakan applied force ialah menolak, kita menolak objek ke kanan, maka kita akan ada daya geseran yang ke kiri. Dan seterusnya pada objek yang sama kita akan ada mg. Okey, dan jadi ini adalah salah satu yang kita katakan sebagai free body diagram. So apa free body diagram? Okay, free body diagram adalah lukisan vektor bagi daya yang kita kumpulkan dalam satu gambar raja untuk menggambarkan kesemua daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Dan dengan lukisan tersebut kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dynamics dengan menggunakan persamaan sama ada first ataupun second Newton's law bergantung kepada situasi objek. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan lukis objek dengan satu titik. Okey, seterusnya kita akan gunakan konsep yang kita belajar tadi untuk setiap daya. Sebagai contoh, kalau katakan gravity, kita akan lukis dia yang akan sentiasa downwards kan, downwards to the ground, so kita akan bawah. Dan kalau kata di sini kita ada tension force, jadi arahnya adalah sentiasa menjauhi daripada objek dan di sini ada sudut terhadap horizontal. So kita kena semua kita kena pertimbangkan dalam melukis daya dalam free body diagram. Okey. Dan seterusnya bila kita dah lukis, kita harus label bagi setiap satu supaya ia mudah sebagai rujukan. Dan kita harus mengambil satu reference sebagai contoh, kita ambil ke atas sebagai positif dan maka ke bawah ialah negatif. Atau boleh juga kamu nak ambil ke atas sebagai negatif, ke bawah jadi positif, tetapi haruslah konsisten dalam menyelesaikan masalah. Okay, sama juga maksudnya ke kanan pun maksudnya dalam untuk kes di sini pergerakan boleh jadi pada X dan pada Y ataupun pada kedua-dua paksi. Maka di sini kita perlu meletakkan reference ke kanan dan ke atas. Macam contoh ke kanan dan ke atas kita ambil sebagai positif, maka ke kiri dan ke bawah ialah negatif. Okay. Okay, di sini saya tunjukkan contoh dua free body diagrams yang mana yang pertama kita menggunakan first Newton's law dalam equation dan yang kedua bila mana kita mengaplikasikan second Newton's law. Okey, kita lihat dulu yang pertama iaitu bila mana kita katakan first Newton's law, ini bermakna semua force yang bertindak ke atas objek adalah berada dalam keadaan balance. Yang mana kita tahu juga bila mana balance force iaitu first Newton's law, maka hasil tambah bagi daya pada arah X dan juga Y mestilah sama dengan kosong. Okey,
Dan di sini kamu boleh lihat dia mesti, bila mana kita kata kosong, maksudnya satu mesti berada di atas dan satu lagi berada di bawah, ataupun pada kanan dan kiri. Dia tak boleh dua-dua di sebelah kanan ataupun dua-dua di sebelah atas. Maksudnya kalau macam kalau kamu lukis free body diagram seperti itu, kita takkan dapat seperti case yang balance force lah. Okay. Yang kedua, bila kita lihat untuk unbalanced forces, yang mana akan berlakunya pergerakan. Okey, sebagai contoh di sini akan ada pergerakan jipaksi X. Okey. Okey, sebelum tu pastikan di sini kita gantikan dengan FK ya, sebab dia adalah static. Kalau static maksudnya objek tak bergerak. Tapi sebab objek ini sudah bergerak, maka ianya adalah kinetic frictional force. Okey, katakan di sini kamu ada F applied ke kanan, kita ambil sebagai sebab pergerakannya adalah ke kanan. Okey, di sini pun sama juga, kita tak strictkan kita punya direction. Sebenarnya boleh sahaja kamu nak ambil ke kiri sebagai positif. Tapi saya suggest untuk kita follow the direction of motion. Okay, sebabkan motion kita ke kanan, jadi kita akan ambil semua daya yang ke kanan sebagai positif dan yang ke kiri adalah negatif. Dan jadi bila kita susunkan semula pada X komponen, kita akan ada F applied tolak F K. Kita aplikasikan di sini second Newton's law, itu sama dengan MA. Dan kita akan selesaikanlah. Okay, dan bagi Fn dan juga Fg, ia adalah seimbang. Kita lihat dahulu satu contoh untuk satu dimensi. Okey, katakan di sini kita ada dua objek yang menyentuh antara satu sama lain dan satu daya yang dikenakan iaitu 600 Newton. Daya dikenakan terhadap objek yang berjisim 100 kg. Okay, tapi dalam soalan ni dia minta kita cari force yang dikenakan oleh objek 100 kg terhadap jisim yang 200 kg ni. Okay, jadi bila kamu lihat di sini, kita ada dua objek. Bila mana dua objek, kita kena pisahkan dia kepada dua free body diagram. Maksudnya di sini kita considerkan sebagai ada dua sistem dalam satu soalan ni. Okay, jadi kita pisahkan supaya mudah untuk kita lihat daya yang dikenakan pada satu-satu objek. Okay, kita lihat dulu untuk yang objek yang mass dia adalah 100 kg. Ini adalah daya yang dikenakan iaitu arah ke kanan. Okay, dan juga akan berlakunya acceleration. Objek akan bergeraklah mengikut daya yang dikenakan kan. Okay, dalam masa yang sama, daya yang dikenakan terhadap objek yang kedua akan dialami juga oleh objek yang pertama, iaitu ini adalah third Newton's law lah, yang mana kamu akan ada same magnitude but different in different direction. Okey, dan bila mana kita lukis pula force yang terlibat bagi objek yang kedua, disebabkan oleh daya yang dikenakan kepada mass yang 100 kg tadi, maka reaction dia adalah, maksudnya objek ni juga akan memberi macam daya terhadap 200 kg. So kita kena kirakan berapa action and reaction pair of forces dekat P ni. Okay, so seterusnya kita akan lihat equation yang kita boleh keluarkan daripada setiap sistem. Okay, kita lihat dulu untuk mass yang 100 kg. Hasil disebabkan objek ini akan berlaku pergerakan, maka kita akan menggunakan second Newton's law dalam menyelesaikan ataupun dalam menulis persamaan kita yang berkait dengan free body diagram tadi lah. Okey, jika kamu lukis semula yang gambar rajah di atas ni seperti free body diagram yang kita lakarkan dalam bentuk free body diagram, yang supaya kita lebih jelas dia punya kedudukan positif dan negatif kan. Dia akan jadi sinilah, di sini objek kita, dan daripada objek anak panah tu ke kanan adalah kita punya force yang dikenakan iaitu 600 Newton, dan di sini adalah P. Okey, yang kita nak cari tu ialah P kan. Okey, bagi sistem yang kedua iaitu objek yang kedua, kita cuma ada P dan juga acceleration. Okey, so jadi kita akan keluarkan dulu persamaan untuk yang objek yang pertama, iaitu kita ada 600 Newton. Katakan kita ambil ke kanan sebagai positif, so kita akan ada 600 Newton tolak dengan P, okey, sebab dia ke kiri, dan dia sama juga dengan MA. M bagi jisim objek yang pertama ni adalah 100 kali dengan A.
Okey, dan ini adalah kita namakan sebagai objek pertama. Okey, bagi objek yang 200 kg ni, kita cuma ada P. P ni adalah sama juga dengan MA lah kan. Iaitu M, maksudnya daya sama juga dengan jisim kali dengan acceleration, which is P sama dengan 200A, yang kita namakan sebagai equation number 2. Dan selesaikan bersamaan bagi 1 dan 2, kita akan dapat A sama juga dengan, itu pecutan bagi kedua-dua objek adalah 2 meter saat negatif 2. Okey, jadi kita akan ada, bila ganti semula dalam equation nombor 2 ni, kita akan dapat P sama juga dengan 400 Newton. Okey, bagi contoh kedua, sama juga kita akan ada dua objek di sini. Bila mana ada dua objek, maka kita kena pisahkan dia kepada dua free body diagram. Maksudnya kita kena lukis dahulu semua daya yang bertindak pada satu objek dan kemudian pada objek yang kedua lah. Okey, di sini diberi jisim bagi objek A ialah 1.5 kg dan juga B ialah 2 kg. Okey, dan diberi juga koefisien bagi kinetic friction antara blok A dan juga meja adalah 0.3. Kinetic friction maksudnya objek ni dia bergerak kan. Okay, and then the blocks are released from rest. Okay, maksudnya pada asalnya objek adalah dalam keadaan rehat. And then kita kena dapatkan masa yang diambil oleh objek A bergerak sepanjang 2 meter, iaitu sehingga ke bucu meja lah. Okay, so kat sini untuk kamu solve problems ni, yang pertama tadi saya kata kita mesti pisahkan objek ni. Maksudnya kita mesti selesaikan dia, kita lukiskan free body diagram mewakili objek A. Yang kedua kita akan ada satu lagi untuk objek B. Okey, dan kita akan letakkan acceleration mengikut arah yang dia mesti konsisten lah. Kalau kata nanti objek ni bergerak ke kanan dan seterusnya dia akan turun ke bawah macam ni kan. Okey, dan bila kamu lihat di sini kita akan ada pergerakan dari segi ataupun pada X komponen dan juga pada Y komponen. Okey, dan kamu harus tahu juga yang syarat ketiga di sini, iaitu bila mana dekat sini disebut smooth pulley. Bila disebut smooth pulley maksudnya tiada daya geseran lah. Jadi kita akan anggap tension bagi tali yang pada blok A dan juga blok B adalah sama. Okay, kita keluarkan dulu free body diagram bagi objek A, yang mana ia berada di atas permukaan. Jadi dia akan ada normal force. Okay, dan objek A juga ada tali yang menarik objek tersebut. Jadi kita akan ada tension force yang kita lukis menjauhi daripada objek. Okay, dan disebabkan ada daya geseran dari objek dan juga surface, maka kita perlu lukis juga daya geseran yang opposite direction dengan A kita tadi. Sebab A adalah ke kanan kan, maksudnya objek akan accelerate ke kanan, maka frictional force haruslah opposite direction to the motion. Okay, daripada free body diagram di sini kita keluarkan equation. Disebabkan ada pergerakan, maka kita perlu guna second Newton's law. Okay, dan dengan mengambil ke kanan sebagai positif, sebab kita, senang kata sebenarnya kamu boleh juga mengambil ke kiri sebagai positif. Kalau maksud saya di sini, kalau kata acceleration dia adalah ke kiri, kita ambil ke kiri sebagai positif, ke kanan akan jadi negatif. Lebih mudah untuk kita selesaikan ataupun lebih mudah bila mana kita hendak keluarkan equation. Okay, tapi di sini sebab kita punya pecutan adalah ke kanan. Okay, jadi kita ambil yang ke kanan sebagai positif. Kita follow motion. Untuk motion yang mana pergerakan tu berlaku, di situ kita akan jadikan reference sebagai positif. Okay, jadi kata kita bila mana kita ambil ke kanan sebagai positif, kita ada T, dan yang ke belakang ni adalah negatif lah kan. Maknanya T tension tolak dengan frictional force sama dengan MA. Okay, jadi ini adalah persamaan pertama. Okay, kita lihat dulu objek yang kedua. Bagi objek kedua, dia berada pada kedudukan secara vertikal. Okey, dan kita tahu bagi objek B, dia ada daya regangan iaitu tali yang disangkut pada puli kan. Jadi daya regangan tu mesti ke atas lah, menjauhi objek B. Dan dalam masa yang sama, objek B ada daya graviti iaitu ke bawah. Okey, tadi kan saya kata kita akan follow the motion untuk kita jadikan sebagai positif.
Okay, jadi di sini disebabkan ke bawah, pergerakan tu adalah ke bawah. Jadi kita akan ambil ke bawah sebagai positif. Maknanya reference kita kali ni yang ke bawah sebagai positif, yang ke atas akan jadi negatif. Ini adalah untuk lebih memudahkan kita menggunakan equation kita sebenarnya. Hanya untuk mathematics lah. Tapi konsep dia kamu kena konsisten. Okay. So jadi kita lihat kalau kata di bawah kita ambil sebagai positif, maka kat atas akan jadi negatif kan. Jadi tension force kita kena letak negatif. Okay, dan tambah dengan mg, sebab mg adalah sama direction dengan motion. So jadi sama dengan ma. So ini adalah persamaan kedua. Okay, seterusnya kita selesaikan persamaan serentak. Okay, kamu selesaikan semua persamaan serentak, calculation ni semua, kita akan dapatlah A sama juga dengan G, M dan seterusnya seperti yang saya dah tulis kat sini. Dan gantikan dengan nilai yang diberi dalam soalan, iaitu mass bagi A ialah 2 kg, mass bagi G sin B 1.5 kg, coefficient of the kinetic iaitu perkali geseran bagi kinetik 0.3. Okay, jadi kita akan gantikan semua dalam persamaan A yang kita dah cari. Kita akan dapat A sama juga dengan 4.34 meter per saat negatif 2. Okay, di sini kita nak cari masa yang diambil oleh objek tadi kan. Okay, jadi kita kena guna kinematics equation. Yang mana kita tahu displacement bagi objek tadi, yang untuk objek A tadi dia bergerak sepanjang 2 meter. So, jadi kita akan letak S sama dengan 2 meter. Dan di sini sebab dia bermula dari keadaan rehat, jadi U dia adalah kosong. Okay, dan acceleration yang kita dah dapat di atas ni kita akan masukkan dalam persamaan di bawah dan kita akan dapat selesaikan T sama juga dengan 0.96 saat. Okay, sekarang kita akan lihat bagaimana hendak menyelesaikan masalah dynamics dalam 2 dimensi. Okay, seperti yang kamu dah belajar dalam topik projectile, bila mana force berada pada paksi X dan juga Y, maka kita perlu resolvekan vektor ataupun kita perlu pecahkan vektor kepada komponen X dan juga komponen Y. Sebagai contoh dalam gambar rajah ni, kita ada F applied yang berada pada paksi X dan Y, maka kita akan ada F applied X dan juga F applied Y, yang mana di sini akan ada dia adalah sudut di antara sudut di atas paksi horizontal lah kan. Kita gantikan objek ni dengan satu titik untuk mewakili kita punya free body diagram. Jadi objek akan mengalami daya graviti dan disebabkan dia atas jalan, maka dia akan ada normal force dan juga dia akan ada kinetic friction force. Ini adalah F applied kita lah, dan berlakunya pergerakan pada arah kanan. Okey. So jadi di sini kamu akan ada F X, satu lagi kat F applied ni mesti pecahkan dia kepada komponen X dan juga komponen Y. Okey, kita lihat dulu example number 1, 2-dimensional applied force for the case of frictionless. Okay, given a person is pushing a 1 kg box of chocolate cookies across a frictionless table with a downward diagonal force of 20 Newton at 30 degree to the horizontal. Determine the normal force exerted on the box of cookies by the table. Okay, di sini keyword dia adalah frictionless. Kalau dikata frictionless ataupun smooth surface, ini bermakna tiada daya geseran antara objek dan juga permukaan. Okey, so jadi kita tahu dekat sini juga akan ada motion ke arah X. Okey, so jadi sebelum kita boleh selesaikan, kita kena lakarkan semua daya yang bertindak ke atas kotak dalam bentuk free body diagram. Wakilkan kotak sebagai satu titik hitam dan kita dia akan ada gravitational force iaitu arah ke bawah, normal force yang perpendicular to the surface. Ya, okey, dan kita akan ada F applied. Okey, di sini saya nasihatkan sebaik-baiknya bila mana kita lukiskan free body diagram, ia mestilah bermula daripada origin. Okey, di sini kita tahu F applied tu adalah ditolak ke bawah. Okay, jadi bila kita representkan dia ke dalam bentuk free body diagram from the origin, so direction dia adalah daya force tu adalah ke bawah. Maksudnya di bawah pada paksi X lah. Okey, dan sudut masih sama iaitu 30 darjah pada paksi X. Okey, dan
bila kita tahu ini adalah F applied ni berada pada part C, X dan Y, maka kita kena resolve the vectors into Fx and Fy component. Okay, so yang mana Fx adalah sama juga dengan Fa cos 30 degree dan Fy kita akan ada Fa sin 30 degree. Okay, lepas kita dah tulis, dah keluarkan semua force dengan label semua, baru kita boleh keluarkan ke dalam bentuk persamaan. Disebabkan kita hanya nak tahu normal force, jadi kita fokus pada y-axis. Tetapi tiada pergerakan pada part CY, maka hasil tambah pada part CY adalah sama dengan kosong. Ini adalah first Newton's law lah. Okay. So jadi dengan mengambil ke atas sebagai positif, okay, reference saya ke atas sebagai positif, ke bawah negatif. Okay, jadi Fn positif, yang sebab kat bawah kita akan ambil negatif kan, jadi mg akan jadi negatif dan juga komponen Fy pun akan jadi negatif. Jadi kita akan letak sini negatif Fy, negatif mg sama dengan kosong. So kita akan masukkan komponen Fy vektor tadi ke dalam persamaan ni. Kita akan ada Fn tolak Fa sin 30 tolak mg, dan selesaikan matematik di sini, kita akan dapat Fn sama juga dengan 19.81 Newton. Okay, kita lihat contoh kedua, iaitu two-dimensional applied force and friction, yang mana di sini kita kena consider friction force pada permukaan dan objek. Okay, kita diminta untuk cari acceleration of 3 kg box if the applied force is 20 Newton at 30 degree above the x-axis and given the coefficient of kinetic friction is 0.2. Okay, so dekat sini lebih mudah bila mana kita selesaikan, sebab sekarang ni, sebab bila mana kita ada kinetic friction force, maka kita tahu ia akan melibatkan komponen X dan juga komponen Y. Maksud saya, objek akan bergerak secara X-axis. Okay, dia tak dipergerakan secara Y, tapi sebabkan koefisien kita ada friction force, iaitu F sama juga dengan mu Fn. Jadi kita kena selesaikan juga pada y-axis. Okay. So sebab kita nak masukkan equation ke dalam persamaan di dalam x komponen nanti. Okay, so jadi kita keluarkan dulu kepada bentuk free body diagram. Pertama sekali lukis bulat yang mewakili kamu punya objek. Okay, dan objek ni akan experience gravitational force yang arahnya ke bawah. Okay, dan kita ada force normal ke atas. Okay, dan juga diberi kinetic friction force kan. Jadi dia adalah opposite direction kepada motion kita. So dia adalah ke kiri, dan kita ada F applied yang mana berada pada sudut 37 darjah di atas part CX. Okay, dan F applied di sini, force applied, kita harus pisahkan dia kepada komponen Fx dan juga Fy. Okay, di sini kita kena keluarkan persamaan bagi komponen X dan juga komponen Y. Okay, kita lihat dulu untuk X-axis. Hasil tambah Fx sama dengan MA. Okay, disebabkan ada pergerakan pada part CX, maka kita akan guna second Newton's law. Okay, pada part CX kita ada positif Fx tolak dengan Fk, iaitu sebab kata kita ambil ke kanan sebagai positif, jadi yang ke kiri sebagai negatif lah, sebab kita follow motion. Dalam dynamics kita tak semestinya kita mesti ambil ke kanan sebagai positif, kita boleh juga ambil ke kiri sebagai positif, bergantung kepada di mana arah pergerakan kamu. Okey, so di sini kita sebabkan pergerakan kita sebelah kanan, jadi kita akan ambil Fx sebagai positif lah. Maksud saya ke kanan sebagai positif. So jadi kita akan ada Fx tolak Fk sama dengan Max, dan Fk di sini adalah mu k Fn. Okey, di sini kita tak boleh nak selesaikan sebab Fn ni adalah pada part C Y. Okey, jadi kita pergi ke part CY, kita keluarkan persamaan pada free body diagram. Okey, di sini kita akan ada, kita ambil yang ke atas sebagai positif, yang ke bawah ialah negatif. Jadi kamu akan ada Fn tambah dengan Fy, iaitu komponen bagi F applied tadi,
Dan kita akan tolak dengan mg. Dan sebab tiada gerakan pada part CY, maka kita akan guna di sini adalah first Newton's law, iaitu hasil tambah force sama juga dengan kosong. Okey, dan kita susun persamaan dalam yang mana kita nak Fn kan. Jadi Fn sama juga dengan bawa persamaan ni ke kanan, kita akan ada mg tolak dengan Fy. Jadi persamaan ni bolehlah dimasukkan ke dalam equation yang di sebelah kiri. Okey, atau kalau kamu nak selesaikan terus dengan dapat satu nilai ni yang kita masukkan dalam persamaan di sebelah kiri. Bergantunglah ikut keselesaan macam mana kamu nak selesaikan matematik kamu. Okey, katakan selepas kita dah masukkan dalam ni, so dia selesaikan ni semua dalam matematik sahaja. Dan make sure kat sini sebab dia adalah F applied, jadi F applied bagi untuk Fx. Fx adalah 20 cos 37 darjah. Okey, dan seterusnya selesaikan, kita akan dapat acceleration pada part Cx adalah 4.1 meter per second negatif 2.